Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 18 akan membentangkan tugasan 1, rancangan pengajaran harian. Kumpulan 18 terdiri daripada Abdul Azim Yunus, Aidun Nasuha dan Syahda Nordin. RPH yang kami buat adalah mata pelajaran pendidikan Islam iaitu bab ibadah, tingkatan 1 Fatanah, bilangan murid seramai 36 orang, iaitu 18 lelaki dan 18 perempuan. Masa dari 7.40 sehingga 8.20 pagi iaitu selama 40 minit. Tema adalah tema solat. Tajuk solat mercu kejayaan iaitu rukun solat. Standard kandungan adalah tentang solat. Kemudian standard pembelajaran adalah satu topik 4.7.7 menjelaskan perbezaan sunat abaat dan sunat hayat. 4.77 ini menjelaskan tentang perbezaan sunat abad dan juga sunat hayat. Objektif ialah pada akhir proses pembelajaran ini, yang pertama, murid-murid dapat menjelaskan perbezaan antara sunat abad dan juga sunat hayat. Yang kedua, pelajar dapat menghafaz bacaan sujud sahwi dalam solat. Dan yang ketiga, murid-murid dapat mengaplikasikan bacaan sujud sahwi dalam solat. Bagi kriteria kejayaan, yang pertama, para pelajar dapat menjelaskan perbezaan antara sunat abad dan juga sunat hayat dengan betul. Yang kedua, para pelajar dapat menghafaz bacaan sujud sahwi dalam solat dengan sempurna dan betul selepas mendapat bimbingan guru. Dan yang ketiga, murid-murid dapat mengaplikasikan bacaan sujud sahwi dalam solat dengan sempurna dan betul melalui aktiviti senarai semak rukun sebaya. Bagi pengisian co-curriculum ataupun EMK, antara nilai murni ialah berani, teliti, fokus dan bersungguh-sungguh. Bagi kemahiran berfikir, iaitu kami menerapkan soal jawab guru, iaitu bagi mengenal pasti tahap bacaan dan hafazan rakan. Kemahiran personal, iaitu kemahiran menghafaz. Kemahiran belajar cara belajar BCB, iaitu kemahiran mengingat. Dan yang terakhir, EMK, iaitu elemen meretas co-curriculum, yang terdiri daripada teknologi maklumat dan komunikasi, iaitu komputer riba dan juga slide PowerPoint. Keusahawanan, para pelajar bersungguh-sungguh dalam melaksanakan aktiviti. Pelajar dan juga pelajar mempunyai semangat saling bantu sesama rakan. Dan yang terakhir, kreatif dan inovasi, senarai semak antara rakan sebaya. Bagi bahan bantuan mengajar, yang pertama kami menggunakan komputer riba, iaitu slide PowerPoint. Bilangan ialah 1 sahaja. Video 1, senarai semak 18 bilangan. Dan yang terakhir, pengetahuan sedia ada murid atau pelajar, iaitu pelajar telah mempelajari rukun solat. Pembentangan ini melibatkan langkah-langkah pengajaran yang difokuskan pada pengenalan melalui video solat sebagai media visual. Isi pengajaran merangkumi tontonan video solat dan yang diikuti dengan aktiviti pemerhatian dan analisis oleh pelajar. Penggunaan slide PowerPoint sebagai bahan bantu mengajar turut memainkan peranan penting dalam menyokong pengajaran. Selain itu juga, catatan penting diambil untuk menekankan konsep-konsep utama dan set induksi selama 5 minit dijalankan untuk menghidupkan suasana pembelajaran. Keseluruhan proses ini membawa kepada fasa persediaan yang melibatkan interaksi aktif antara guru dan pelajar dengan penekanan pada kaedah soal jawab untuk mengasah kemahiran pemerhatian dan analisis pelajar. Penerapan nilai berani untuk mencuba dan mendengar dengan teliti turut diterapkan dalam setiap langkah pengajaran. Langkah pertama dengan jangka masa 10 minit melibatkan fasa imajinasi yang menekankan perbezaan antara sunat abad dan sunat hayat serta bacaan sujud sahwi. Guru menggunakan slide PowerPoint untuk membawa pelajar ke dalam konteks pengajaran. Pelajar diajak untuk memberikan contoh praktikal sunat abad dan sunat hayat untuk menjana idea dan pemahaman. Sesi membaca bacaan sujud sahwi
Bersama-sama pelajar membuka ruang untuk pengalaman langsung, guru-guru memberikan penerangan mendalam terhadap bacaan tersebut, dan sesi soal jawab memastikan pemahaman yang baik. Penerapan teknologi dan maklumat melalui slide PowerPoint menjadi panduan visual. Langkah ini berfokus pada pembangunan kemahiran penjanaan idea, komunikasi dan penggunaan kaedah melalui penerapan dan bimbingan. Penglibatan aktif secara dan penggunaan teknologi dalam pengajaran mencerminkan nilai mendengar dengan teliti dan berani mencuba. Dalam langkah 2, fokus diberikan kepada pemahaman dan pengamalan bacaan sujud sahwi. Pelajar menumpukan perhatian kepada isi pelajaran melalui slide PowerPoint, diikuti dengan pembacaan bacaan sujud sahwi oleh guru. Pelajar secara aktif terlibat dalam membaca bacaan tersebut beramai-ramai, dengan beberapa orang dipilih untuk mengaplikasikannya di hadapan kelas. Penggunaan slide PowerPoint membantu pelajar menjana idea, sementara bimbingan dan talaqi dari guru memainkan peranan utama. Peneguhan positif diberikan kepada pelajar yang berani mencuba. Langkah ini mencerminkan penerapan nilai mendengar dengan teliti dan melibatkan teknologi dan maklumat dalam proses pembelajaran. Bagi langkah seterusnya dalam fasa perkembangan selama 27 minit, melibatkan aktiviti senarai semak rakan sebaya dengan fokus kepada penambahbaikan, penilaian dan penguasaan bacaan dan hafazan rakan. Guru memulakan langkah ini dengan penerapan perjalanan aktiviti kepada pelajar, iaitu dengan menerangkan apa yang perlu dibuat. Pelajar kemudian dibahagikan secara berpasangan dan mereka diberi tanggungjawab untuk melaksanakan aktiviti senarai semak dalam tempoh masa yang telah ditetapkan. Aktiviti ini melibatkan secara syafawi, iaitu seorang baca dan seorang dengar, dan bergilir antara pasangan, di mana pelajar bekerja bersama untuk membaca dan menghafal bacaan sujud sahwi. Pelajar mencatat markah pada senarai semak dan membolehkan mereka menilai prestasi setiap pasangan. Peneguhan positif diberikan oleh guru sebagai pengiktirafan kepada pelajar yang berjaya membaca dan menghafal bacaan dengan betul. Dalam penutupan selama 5 minit berfokus pada fasa tindakan, 2 aspek utama diberi perhatian, iaitu penutupan kognitif dan penutupan sosial. Penutupan kognitif pertama, pelajar diminta untuk mengingat kembali isi pelajaran sebagai langkah kognitif untuk mengukuhkan pemahaman. 2, guru membuat kesimpulan mengenai isi pelajaran pada hari tersebut, memberikan gambaran ringkas tentang pengetahuan yang diperoleh oleh pelajar. Guru merangsang murid untuk membuat rumusan tentang kepentingan mengamalkan bacaan sujud sahwi dalam solat dan memupuk kemahiran berfikir secara analitikal. Penutupan sosial pula, pelajar diberikan nasihat agar sentiasa mengamalkan bacaan sujud sahwi jika terdapat kesalahan dalam pembuatan sunat ab'ad untuk memastikan solat mereka sempurna. Penggunaan laptop dan slide PowerPoint sebagai alat bantu untuk menyokong penutupan ini memberi dimensi teknologi dalam penekanan pesanan. Kemahiran utama yang ditetapkan adalah pelaksanaan dan pengamalan berterusan, sementara penerapan nilai yang dicontohkan adalah mendengar dengan teliti. Penutupan ini memberi peluang untuk merangkum pembelajaran, memberikan nasihat praktikal dan menekankan pentingnya amalan berterusan dalam konteks solat. Untuk refleksi di akhir pengajaran, sebanyak 27/36 pelajar dapat menguasai kemahiran hari ini dengan baik, manakala 9 lagi pelajar memerlukan bimbingan dari segi hafazan. Untuk kekuatan, guru berjaya menarik minat pelajar di awal pembelajaran dan pemudahcaraan melalui bahan bantu mengajar yang disediakan dan dapat mewujudkan komunikasi dua hala sepanjang pengajaran. Dari segi kekurangan, iaitu kawalan kelas dan pengurusan masa yang agak lemah dan perlu diperbaiki dalam pengajaran seterusnya. Bagi cadangan penambahbaikan, iaitu menggunakan media dan video pengajaran atau sebarang bentuk inovasi PDPC Pendidikan Islam sebagai bahan bantu mengajar, dan juga boleh berkolaborasi dengan subjek lain dalam perkongsian bahan pengajaran. Kesimpulannya, secara keseluruhan PDPC berjalan dengan lancar, namun masih perlu ditambah baik dari masa ke semasa. Justifikasi setiap fasa. Fasa yang pertama ialah fasa persediaan. Pada fasa ni, guru akan memulakan pembelajaran dengan menyediakan tayangan video menggunakan slide PowerPoint. Pelajar akan diberi tugas untuk menonton dan menganalisis video tersebut. Kemudian, guru akan menyoal pelajar untuk mengetahui pemahaman mereka berdasarkan video tersebut. Kemudian, guru akan mengaitkan tajuk pembelajaran dengan hasil jawapan daripada pelajar.
Tindakan ini bertujuan untuk merangsang idea pelajar untuk berfikir apakah tajuk yang akan dipelajari mereka. Kemudian fasa yang kedua iaitu fasa imajinasi. Aktiviti pembelajaran diteruskan lagi dengan guru meminta pelajar untuk fokus kepada pelajaran berikutnya. Ini bertujuan supaya pelajar mengetahui perkara penting berkaitan sunat ab'ad dan sunat hayat. Perkara penting berkaitan sunat ab'ad dan sunat hayat seperti maksud, perbezaan di antara keduanya dan apa yang akan berlaku sekiranya pelajar terlupa melakukannya. Kemudian fasa seterusnya, fasa perkembangan. Pada fasa ni, aktiviti pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan dengan berpusatkan murid. Guru akan menerangkan cara kerja yang bakal dilakukan secara berpasangan supaya memantapkan kefahaman pelajar. Pelajar yang lemah dan sederhana akan berpasangan dengan pelajar yang cemerlang. Hal ini bertujuan untuk membentuk sifat saling membantu dalam diri mereka. Para pelajar akan diuji sesama mereka dalam masa yang telah ditetapkan tentang hafazan dan semakan bacaan sujud sahwi. Selain guru memantau dan menilai sekiranya terdapat kesalahan dari segi hafazan dan rukun bacaan. Kemudian fasa yang terakhir iaitu fasa tindakan. Di akhir sesi PDP, guru akan membuat rumusan tentang prestasi pelajar dan mereka diminta untuk menguasai semua aktiviti yang dijalankan. Secara kesimpulannya, peranan pelajar ditekankan untuk mempraktikkan bacaan sujud sahwi ketika tertinggal perkara sunat ab'ad di dalam solat. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.